Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pada kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua tentang emas versus ASB. Poin saya pertama adalah emas tak susah nak bandingkan dengan ASB. Emas tidak ada dividen. Kenaikan harga emas itu adalah keuntungan emas. Kalau ASB ada dividen, jadi keuntungan ASB kepada dividen. Emas tidak sandarkan kepada duit, tapi ASB bersandarkan kepada duit, kepada keuntungan pelaburan dalam ASB dan sebagainya. Emas tak ada. Jadi dalam bentuk ASB kita simpan duit, dalam emas kita simpan gram. Jadi itu adalah perbezaan yang saya merasakan emas tak sesuai nak dibandingkan dengan ASB sebab tiga sebab itulah. Okey, tuan-tuan, pada akhir-akhir ini tahun 2020 ASB menunjukkan keuntungan yang tidak memberangsangkan 4.25% saja dividen pada tahun ini. Jadi saya nak tengok sejarah. Kita tengok kepada sejarah keuntungan. Saya ambil perbezaan harga, perbezaan keuntungan antara ASB dengan emas dalam masa 18 tahun bermula tahun 2001 sampai 2019. Tahun 2001 7%, tahun 2019 5%. Setiap tahun ada dividen dia. Jadi kalau ambil harga keuntungan purata untuk dividen ASB hanya 7.16% sahaja. 7.16% sahaja. Kalau emas purata dia dalam masa 18 tahun adalah 10.53. 10.53. Ini saya dapat daripada Dr. Azul Azli yang dia buat tabel ini. Harga emas naik secara purata 10.5% sejak 2001 dalam US dollar. Menurut pakar keuangan Aziz Ali, kadar 10% itu dianggap satu pulangan yang bagus untuk pelaburan. Jadi, tuan-tuan, untuk jangka masa yang panjang, ini saya ambil untuk 18 tahun. Untuk jangka masa panjang, 5 tahun ke atas, untuk simpanan saya mencadangkan kita menukar dalam bentuk emas. Sebab emas tu jaminan di segi nilai dia, di segi nilai purchasing power, kuasa beli untuk jangka masa yang panjang amat sesuai. Kalau ASB kita bergantung kepada dividen. Kalau dividen rendah kita stres. Kan, emas tak perlu stres sebab kita dah tukar emosi kita daripada melabur kepada menyimpan. Saya nak cerita sikit pengalaman saya. Saya ada 3 CG ASB sebenarnya, ASB loan, ASB financing, tapi ketiga-tiga saya dah terminate. Tahun ini terminate kali ketiga. Sebab apa? Sebab saya tengok rakaman Facebook Live Aziz Ali. Dia kata ASB bukan satu simpanan ataupun pelaburan sesuai pada hari ini. Kalau dulu ya, dengan keuntungan dividen 7%, tapi dengan 4.25% ini dia kata tak sesuai. Dan dia kata poin yang penting yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan perempuan, dia kata orang kaya tak simpan dalam ASB. Orang kaya tak menjadikan ASB sebagai alat simpanan ataupun pelaburan. Okay? Itu menyebabkan saya tak boleh nak tidur. Jadi saya terminate ASB loan saya dan saya hanya fokus kepada alat pelaburan-pelaburan lain lah. Emas dan hartanah itu saya punya ada kemahiran sikit kat situ, so saya fokus kat situ. Yang penting kita ada ilmu. Apa yang kita buat kena ada ilmu. Kalau tuan-tuan ada ilmu pasal ASB boleh teruskan, tapi saya tidak ada ilmu. Saya bersandarkan kepada ilmu orang lain dan saya leverage ilmu itu untuk kegunaan saya. Kesimpulannya saya boleh bagi tahu emas sesuai untuk jangka masa yang 2 tahun ke atas. ASB boleh simpan dalam ASB tapi dengan duit yang kita ada, bukan yang kita apply loan, kita letak dalam parking dalam ASB, bukan. Kita gunakan duit yang kita ada hari ini, kita park dalam ASB. Itu adalah cara yang lebih baik. Sebab ASB ni dia sesuai untuk simpanan kecemasan, sebab kita boleh gunakan duit tu dan kita boleh pergi ambil duit itu dan kita boleh guna dalam waktu terdesak. Kalau emas tu dia perlukan masa pergi gadai. Even emas tu pun sesuai untuk dalam kecemasan. Tapi ASB tu lebih sesuai sebab dia adalah mata wang, dia adalah nilai dalam bentuk ringgit. Kalau emas dalam bentuk gram. Jadi untuk simpanan jangka masa yang panjang lebih sesuai dalam bentuk emas. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan ia memberi sedikit idea kepada tuan-tuan yang sedang mencari nak simpan emas ke ASB. Kalau mampu dua-dua, teruskan dua-dua. Tapi kalau boleh satu saja, saya fokus kepada emas lah. Itu saja. Terima kasih.